Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini hangat, segar daripada ladang tentang tuntutan pengeluaran KWSP bersasar. Baik, ikuti video ni, aku akan jelaskan. Tapi sebelum tu, aku nak baca apa yang perlu kita hadam bersama-sama sebelum kita bidas. Okey, akhirnya tentang tuntutan pengeluaran bersasar ini telah dijawab oleh Timbalan Menteri Keuangan, tak lain dan tak bukan Datuk Seri Ahmad Maslan, yang pada tahun lalu pernah mengguris hati ramai pencarum dengan satu kenyataan yang aku masih ingat. Saya dengan ini tidak membenarkan pengeluaran KWSP bersasar. Sekian, terima kasih kalau tak salah aku di Dewan Negara. Baik, kali ini Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan bersuara lagi. Okey, baik aku ringkaskan pikirannya. Kerajaan tidak akan meneruskan pelaksanaan pengeluaran bersasar kumpulan wang sepanjang pekerja. Sebaliknya akan menyediakan kemudahan akaun fleksibel dana itu mulai tahun depan, ujar beliau. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, akaun fleksibel atau akaun 3 KWSP itu boleh diakses oleh semua ahli tanpa mengira mereka daripada kumpulan B40, M40 atau T20 pada bila-bila masa, khususnya ketika kecemasan, ujar beliau. Ujar beliau lagi, buat masa ini akaun KWSP adalah terdiri daripada akaun 1 dan akaun 2. Apa yang diumumkan adalah akaun fleksibel. Kita akan mengumumkan mengenai apa maksud akaun fleksibel ini. Okey, itu ialah siapan ataupun kata-kata yang keluar daripada Timbalan Menteri Kewangan. Okey, sebelum aku nak cakap apa-apa, aku nak bagi tahu benda ni belum lagi dilaksanakan menurut YB Timbalan Menteri Kewangan bermula tahun depan. Okey, baik. Dan aku dah semak dekat laman web KWSP, belum ada apa-apa lagi. Baik. Penjelasan. Akaun 3 ini saling tak tumpah seperti kewujudan FSA 2, yang mana ia diwujudkan semata-mata untuk menidakkan pengeluaran KWSP secara bersasar. Ini ialah salah satu alternatif untuk menidakkan pengeluaran KWSP secara bersasar. Aku ulang. Dan kewujudan akaun fleksibel, akaun 3 ini ternyata jauh lari daripada sasaran. Jika ianya dibuka tanpa mengira mereka ni golongan apa sekalipun, dan sama ada terkesan ataupun tidak, jelas menunjukkan ini ialah satu mekanisme yang untuk semua orang dan bukannya secara bersasar, dan tak layak pun dipanggil sebagai akaun fleksibel bersasar. Malah ia jauh menyimpang daripada tuntutan yang dituntut selama hari ini oleh NGO dan juga pencarum yang sangat-sangat terkesan. Okey. Jadi seperti yang diperkatakan oleh YB Timbalan Menteri Kewangan ini, buat masa ini akaun KWSP adalah terdiri daripada akaun 1 dan 2. Kita dah sedia maklum. Apa yang diumumkan adalah akaun fleksibel. Kita akan mengumumkan mengenai apa maksud akaun fleksibel ini. Jadi kita apa yang harus aku tegaskan pada pencarum yang melihat video ni, ini ialah satu cara untuk mengalihkan tuntutan pengeluaran KWSP bersasar kepada kaedah lain. Dan akaun fleksibel ini, perinciannya macam diperkatakan oleh YB Menteri ini, bukanlah suatu yang kita boleh cakap bersasar betul-betul kepada golongan yang memerlukan, tapi buka untuk semua. Dan apabila akaun fleksibel ni kita boleh tangkap dibuka untuk semua, bermaksud mekanisme yang akan diadakan nanti ternyata tidak dapatlah membantu golongan yang nak kena halau dari rumah, yang dah terhimpit dengan masalah hutang, yang tak boleh nak meneruskan kelangsungan hidup, dan seperti 15 faktor kenapa pencarum memerlukan pengeluaran KWSP secara bersasar, memang tak bersangkut langsung dengan akaun fleksibel ni, tak link langsung pun, dan tak match, dan tak terguna pakai pun sebenarnya akaun fleksibel. Dan ada juga dinyatakannya akaun fleksibel ni akan dikuatkuasakan bermula tahun hadapan dan boleh diakses oleh semua ahli KWSP, tak kira lah golongan apa pun, khususnya ketika kecemasan. Jadi bagi pandangan aku sendiri, dan aku rasa ramai pencarum yang menuntut pengeluaran KWSP bersasar pun bersetuju, ini bukanlah satu langkah yang kata orang betul-betul untuk membantu dalam jangka masa pendek. Itu dah. Perincian dia belum keluar lagi, tapi seandainya sedikit dana daripada akaun 1 ditarik masuk ke akaun 3, kita nak tahu berapa persen. Seandainya sekitar 20 hingga 25% daripada akaun 1, maka akan menguntungkan golongan-golongan yang tidak terkesan dan mempunyai simpanan KWSP yang banyak. Itu dah aku boleh simpulkan. Tapi bagi pencarum yang
sekadar mempunyai puluhan ribu saja, ya, bawah 100,000 maksud aku, ya, jika ditarik, ya, dana daripada akaun satu KBSP itu sekitar 20 ataupun 25%, berapa banyak saja yang mereka dapat. Dan persoalan nombor 2, adakah yang dimaksudkan dengan kecemasan itu boleh dikeluarkan dengan mudah, ya? Adakah mudah tu bagaimana mudahnya? Setahu aku apa-apa juga yang melibatkan pengeluaran KBSP tidaklah semudah yang diperkatakan, ya. Sedangkan pinjaman bercagar yang dah namanya terang-terang bercagar pun agak sukar untuk lulus, ramai yang gagal, ya. Itu pinjaman. Jadi adakah akaun fleksibel ni betul-betul boleh mengganti pengeluaran KWSP bersasar? Bagi aku sendiri, dan aku cakap ni bagi pihak PJM juga, ya, memang tidak lah, ya. Akaun fleksibel ni sekadar macam aku cakap tadi lah, alternatif lain. Jadi dalam erti kata yang lainnya, FSA 2 fasa 2 memang tak ada. Tak payah tunggu. FSA 2 fasa 2 tak ada, dan FSA 2 fasa 2 yang dicanang-canang selama hari ni, inilah penggantinya, akaun fleksibel. Untuk semua pencarum, ya. Tapi incian dia kita akan nantikan. Kita tak apa, kita tunggu tengok perincian dia. Tapi dalam video ni aku nak cakap, jauh panggang dari api. Ini ibarat kita pergi kedai mamak, kita order Maggi goreng, tapi yang sampai ke meja kita, roti canai, kuah banjir, kari campur. Sudah, sekian. Kita nantikan perincian dia. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Ini segar daripada ladang terkini. Bye-bye.